الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu, kata dia, qala li hadzaka manziluk. Qultu lahu ma barakallahu fikuma. Zarani fa'adkhulah. Qala amma al-an fala anta dakhiluh. Qultu lahumma fa inni qad ra'aytu munzu laylah ajaba. Fama hadha alladhi ra'ait? Qala li ama inna sanukhbiruk. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام على الصلاة المكتوبة وأما الذي أتيت عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق وأما الرجال والنساء العراه الذي في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذي كانوا شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu taala anhu, satu malam dia tidur. Dalam tidur tu dia diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi yang amat-amat pelik. Dalam mimpi tu dia didatangkan dengan dua orang kepada dia, yang mana dua orang tu membangunkan dia. Waktu tu dalam mimpi tu dia tengah tidur. Cerita dia tengah tidur, lepas tu ada dua orang mai kepada dia dan membangunkan dia. Dan dua orang tu bawa dia. Benda yang pertama yang dibawa kepada dia
adalah dia melihat satu orang laki-laki yang sedang berbaring. Manakala dia tengok pula ada satu orang laki-laki lagi yang sedang berdiri dan memegang seketul batu yang besar. Kawan tu pergi ambil batu tu dan dia hempuk atas kepala kawan yang sedang tidur tu, yang sedang berbaring tu. Dia tanya kepada sahabat, dua orang hak bawa dia ni, dia kata siapa depa ni? Dua orang tu tak jawab. Dia kata jom kita pergi tempat lain pula. Bila pergi ke tempat lain, dia nampak satu orang yang sedang berbaring juga dan satu orang lagi sedang berdiri, yang di tangannya itu ada yusyarsyar, ada satu paku dia duk pegang. Dan kawan tu pergi cucuk muka kawan yang sedang berbaring tu. Dia cucuk daripada mulut, dia rentak sampailah kepada muka, hancur. Dia tekan lagi daripada pipi sampai kepada mata. Dia tekanlah biji mata, kira dia duk orang panggil sopan dengan duk katuk ketua tu. Kita bayangkan macam ambil screwdriver, betul kita duk katuk ketua tu nak bagi ketua hancur. Macam itulah dia buat kepada satu orang lelaki yang sedang duk lena ni. Maka Samurah bin Jundub dia tanya kepada kawan dua orang ni, dia kata dia ni siapa? Depa ni siapa? Pasal apa jadi macam tu? Dia tak jawab. Dua orang ni tak jawab, dia kata jom mai kita pergi untuk pergi tempat lain pula. Sampailah ke tempat lain, ada satu tempayan besar yang di dalam bahasa Arab dia kata tanur, tempayan besar, yang tempayan tu macam orang Arab duk bakar roti. Orang Arab ni dia buat roti, dia akan tampai bawah tempayan tu, dalam bawah dan dalam tempayan tu dia ada api. Dia tampai macam tu. Dan dia nampak dalam tu ada wanita dan juga laki-laki yang duk telanjang bulat sambil duk kena bakar dalam tempayan api tu. Api duk menyala, dalam tu depa duk kena bakar. Menyeri tak sangka depa ni. Samurah bin Jundub dia tengok benda ni heran. Dia tanya kepada dua orang hak bawa dia tadi ni. Dia kata siapa depa ni? Awak depa jadi macam ni? Dua orang tu dia tak jawab. Dia kata jom kita pergi tempat lain pula. Pergi ke tempat lain pula, nampak pula satu orang laki-laki yang sedang berenang dalam satu sungai. Dan laki-laki tu pula dikelilingi dia ada ramai orang yang sedang memegang ketui batu dan diperlempak batu kepada dia yang sedang duk berenang ni. Dia tengok benda ni pun lagi pelik. Dia tanya kepada dua orang ni, dia kata depa ni siapa dan kawan yang duduk berenang tu siapa? Apa benda ni? Dia tanya dua orang tu. Dua orang tu tak jawab. Dia orang kata jom kita pergi tempat lain. Tempat yang ketiga pula, dia nampak satu orang laki-laki yang berwajah seram, nampak garang wajah dia ni. Dan dikelilingi dia itu ada api yang duk keliling kawan hak muka seram ni. Sambil dia melihat kepada Samurah, Jundub bin Samurah, dia duk tengok garang macam tu. Samurah tanya kepada dua orang ni, siapa dia depa ni? Siapa dia ni yang duduk tengah-tengah api hak muka dia garang ni siapa? Dua orang tu tak jawab. Dia kata jom kita pergi tempat lain pula. Kemudian sampai ke satu taman yang hijau, taman tumbuh-tumbuhan, taman yang begitu cantik. Dan di tengah taman itu ada satu orang laki-laki yang sangat tinggi dan mempunyai wajah yang cukup handsome bahasa kita. Dan dikelilingi dia tu ada budak-budak duk lari dalam taman tu. Dalam bahasa Arab dia kata wildan, budak-budak yang duk lari ni duk main pula dengan dia. Jundub bin Samurah dia tanya pula kepada kawan ni, kepada dua orang depa, dia siapa yang dia ni duk berdiri seorang-seorang, lepas tu dia duk main dengan budak-budak, dia ni siapa? Maka depa tak jawab. Depa kata jom kita pergi tempat lain pula. Sampailah dia nampak ada satu kota yang besar, dan dalam kota tu dia nampak ada satu orang yang dalam keadaan separuh badan dia hudu, separuh badan dia elok. Dia lagi penin. Ini cerita mimpi tuan-tuan sekalian. Lepas tu pula pagi esok, lepas dia mimpi tu habis dekat tu ya. Pagi esok waktu subuh dia sudah excited untuk nak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Habis-habis sembahyang subuh, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi habaq satu-satu. Dia kata, ya Rasulullah, semalam saya mimpi sekian. Saya tengah duduk tidur. Dalam mimpi saya tengah duduk tidur. Lepas tu ada dua orang yang membangunkan saya. Dia bawa saya pergi satu tempat, lepas tu satu tempat, lepas tu satu tempat. Dan dia melihat di tempat-tempat tu ada kejadian-kejadian yang kita sebutkan tadi. Dia habaq kepada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi SAW? Dia kata kepada Nabi, dia kata, fa inni qad ra'aitu mundu lailah ajaba. Ya Rasulullah, semalam ni dalam mimpi saya tengok satu benda yang cukup pelik. Fama hadzal ladzi ra'ait? Dia kata, boleh tak Rasulullah tolong takbir mimpi saya ni, apa benda yang Tuhan nak tunjuk dekat saya? Kemudian kata Nabi SAW, Nabi kata, amma inna sanukhbiruk. Nabi kata, aku nak abang dekat hang. Amma rajul al-awwalul ladhi ataita alaihi yuthlaghu ra'suhu bil hajar fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfiduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Hak nombor satu tadi ni, yang ada satu orang lelaki pergi pegang ketul batu dan lempak atas kepala dia sampai hancur badan, hancur kepala dia ni. Nabi kata, itulah perumpamaan balasan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada orang-orang yang ya'khudul Quran, dia mengaji Al-Quran, fayarfiduh, tetapi dia tidak mengamalkan Al-Quran. Dia mengaji Quran tapi dia tak beramal dengan Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran dia tolak mentah-mentah, walaupun dia tahu kata benda yang dia buat tu salah, walaupun dia tahu mengaji, walaupun dia tahu makna Quran, walaupun dia tahu isi kandungan Quran, tetapi dia tolak Al-Quran tu. Bukan takat tu, wayanamu 'anis salatil maktubah, dia ni pandai baca Quran tetapi dia tidur dalam keadaan dia tidak menunaikan solat. Maknanya benda yang wajib dia tak buat, dia duk pulun kira nak buat benda sunat saja. Jaga elok tuan-tuan sekalian. Kita ni duk pulun nak buat amalan sunat, amalan wajib kita tak buat. Mengaji wajib, kita tak orang mengaji, kita duk kira nak buat benda-benda sunat saja. Amalan fardu kita tak buat, semayang fardu tak buat, dia duk kira nak cari benda hak sunat. Semayang 5 waktu, subuh, maghrib, asar, isya, apa semua ni tak mau buat. Mai tang semayang mayat, dia pulun nombor satu. Dia pulun hak sunat tu, dia pulun, sedangkan hak wajib dia tinggalkan. Dia pun tahu kata benda tu wajib tapi tak pernah ambil kisah. Jaga tuan-tuan. Wa ammal ladzi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafahu wa munkhiruhu ila qafahu wa 'ainuhu ila qafahu. Kawan yang kedua pula, yang kena toreh muka tadi ni, yang kena cucuk muka tadi ni dengan yushashar, dengan paku, daripada mata sampai ke mulut, daripada pipi sampai ke mulut, daripada muka dia tu dicucuk-cucuk sampai hancur muka dia. Fa innahu rajul yaghdu min baitihi fayakdhibul kidhbah tablughul afaq. Dia ni adalah satu orang yang keluar daripada rumah dia, dia kira nak kelentong orang ya. Dia kira bercakap, dia pergi tambah tai benda yang diceritakan. Dia keluar dia pemurung kawan ni, dia keluar dia pemurung kawan ni. Kalau pinjam duit dia pemurung, saat ni pinjam tang ni, saat pinjam tang ni, dia pemurung, dia kelentong. Nabi kata itu balasan yang akan diberikan. Tuan-tuan, kita ambil pengajaran ni. Kadang-kadang kita ni bercakap melebihi daripada isu yang telah dibincangkan. Orang tak cerita lagi, PM kita tak umum lagi PKP ke apa, dia ada dua belah lah. Dia kata jahanam lepas ni PKP, semayang pun tak boleh, padahal tak mai pun ke masjid. Oh, dia kata mengaji apa semua tak boleh. Dia kata lepas ni tak boleh pergi ke mana lagi tak. Sabar Ustaz, hang jangan duk ni. Dia kata aku tahu lah mesti macam tu ya. Tengok takdir aku tu. Jaga tuan-tuan, mulut kita jangan duk lancang sangat benda-benda yang kita tak tahu. Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan hampa bercakap benda yang hampa tak tahu. Senyap sudah, senyap tu lebih baik. Jangan duk jadi hero sangat dalam WhatsApp ke, dalam Facebook ke. Jangan duk jadi hero sangat, duk pi ulas benda-benda yang tak sepatutnya kita ulas.
di hadapan Allah kita tahu apa yang akan dikenakan ke atas kita. Kemudian Nabi kata wa ammar rijal wan nisatul urah alladhi fi mithli bina'i tanur. Adapun wanita dan laki-laki yang duduk dalam tempayan api yang diperbuat daripada tanur, daripada tanah tadi ni, yang api duk marak ni, mereka ni adalah orang-orang yang menjalankan perniagaan menjual diri. Hak perempuan dia melacok diri dia, hak laki pula dia jadi apa? Casanova ke apa dia panggil. Dia ada rupa sikit, hidung dia tinggi sikit, muka serupa dengan Arab-Arab sikit lebih kurang, dia main pergi habis semua perempuan, ikut hawa nafsu dia. Ada duit sikit, dia mula pergi cari. Ada rupa sikit, dia mula nak berkenal orang dan sebagainya. Ni orang yang macam ni, dan dia mengekalkan perzinaan. Nabi kata fahumuz zunatu wazawani, depa ni orang yang mengekalkan perzinaan. Wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yasbah fin nahar wa yulqamul hijarah fa innahu akilur riba. Adapun kawan yang sedang duk berenang dalam sungai dan dia dilemparkan dengan hijarah, wa yulqamul hijarah, orang duk keliling pegang batu duk lempak dia, pegang batu duk lempak dia, dia pun tak larang nak selam, panggung-panggung pum kata batu mai atas kepala duk lempak dia. Fa innahu akilur riba, dia adalah orang yang macam mana sekalipun dia nak jadi orang kaya, dia tak kira halal dan haram. Kalau boleh pemohong, aku pemohong. Tak kira lah duit mai daripada mana, jalan betul ke, jalan tak betul ke, yang penting aku hidup senang atas dunia ni. Kalau boleh khianat orang, aku khianat orang. Kalau boleh mohong orang, aku mohong orang. Apa cara sekalipun aku nak jadi kaya. Dia telah memakan benda yang haram untuk kesenangan duniawi dia, dalam keadaan dia tak peduli halal ke haram. Tuan-tuan, wa ammar rajul al-karihul mar'ah alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinun jahannam. Adapun satu orang yang muka dia garang, yang melihat kepada Samurah bin Jundub dan dikelilingi dengan api tadi, siapa dia? Nabi kata fa innahu malikun khazinun jahannam. Nabi kata itulah malaikat Malik yang menjaga api neraka Jahannam. Malaikat Malik ni dia tak bagi can punya kat orang. Dia tak pernah senyum kat orang. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dijumpai bersama dengan dia. Nabi tengok dia, Nabi angkat tangan, Nabi bagi salam kepada dia. Dia langsung tak senyum. Nabi tanya kepada Jibril, man huwa? Siapa dia ni? Jibril kata, hadza Malik sahibun nar. Inilah malaikat Malik. Dia ni penjaga api neraka. Nabi kata dia tak pernah senyum kat orang ke? Tak pernah senyum kat orang ke? Jibril kata apa kepada Nabi? Dia tak pernah senyum kepada orang. Kalau dia senyum ke orang, engkaulah orang yang pertama akan dia senyum, wahai Muhammad. Tapi dia tak pernah senyum. Wa ammar rajulut tawil alladhi fi rawdah. Adapun satu orang hak laki-laki yang handsome tadi ni, yang duduk di rawdah, yang duduk di satu taman yang hijau, taman yang indah, fa innahu Ibrahim. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa ammal wildan alladhi hawlahu fa kullu maulud mata 'alal fitrah. Dan adapun budak-budak yang duk main di sekeliling Nabi Allah Ibrahim tu, di sekeliling dia tu, depa ni siapa? Depa ni adalah wildan, adalah budak-budak kecil, alladhi hawlahu fa kullu maulud mata 'alal fitrah. Depa ni budak-budak yang meninggal ketika mana kecil. Depa duk main dengan Nabi Allah Ibrahim sambil depa duk tunggu mak pak depa ni. Bila mak pak depa meninggal, depa nanti akan pergi cari. Tentang kita duk baca wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun dalam surah Al-Insan hari Jumaat, kalau tuan-tuan ingatlah. Selalunya tu imam ya ingat, kita hak belakang ni lena sambil berdiri kan. Mana dia apa? Budak-budak yang kata wildan ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi pahala cukup besar. Sebab tu kita redha dengan kematian. Contoh dia, kalau ada anak meninggal waktu kecil, redha tuan-tuan. Pasal apa? Dia nanti akan tunggu kita di pintu syurga. Dia tak mau masuk dalam syurga. Ada hadis Nabi abang-abang, dia tak mau masuk dalam syurga tu.
sehinggalah dia keluar daripada syurga. Dia duk teriak di pintu syurga sambil duk menanti mana mak dia, mana ayah dia. Jibril alaihi salam nampak kisah budak-budak ni, dia pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala, pergi habaq kepada Allah. Abang kata ni budak-budak ni tak masuk dalam syurga ni, walaupun kena pambat masuk dia tak masuk. Tuhan tanya awak dia tak masuk, Tuhan tahu pasal dia tak masuk saja pergi tanya Jibril. Jibril kata apa? Jibril kata dia duduk tunggu mak pak dia. Tuhan kata mak pak dia duduk mana? Duduk dalam api neraka. Lah ni bawa budak-budak tu pergi masuk dalam api neraka, suruh dia pergi cari mak pak dia, tarik tangan mak pak dia masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, kelebihan cukup besar. Tapi mai dengan kita atas dunia ni sedih-sedih lah. Nak buat macam mana? Sedih-sedih tapi ganjaran besar. Tuhan yang buat bagi kita sedih. Segala tragedi semua Tuhan. Tuhan tulah atas dunia yang kita duk sembah. Allah tulah atas dunia kita duk sembah, dan Allah tulah yang akan bersama dengan kita di akhirat nanti. Dia bukan ganti hak lain. Tuhan tulah yang bagi tragedi dekat kita, dan Tuhan tulah yang mempersiapkan syurga kepada orang-orang yang sabar. Dialah Allah Ta'ala yang satu, tidak ada tukar hak lain dah. Kemudian kata Nabi SAW, lepas Nabi cerita tentang budak-budak hak meninggal waktu kecil ni, depa ni akan jadi syafaat kepada mak pak depa. Sahabat Nabi yang dengar cerita Samurah bin Jundub ni, depa dengar-dengar, depa pun ada timbul satu soalan. Depa pergi tanya Nabi SAW. Depa kata, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, macam mana dengan anak-anak orang-orang yang bukan Islam hak meninggal waktu kecil itu, macam mana? Hak meninggal sebagai orang Islam ni, mak pak dia Islam ni, tak ada masalah, kami tahu syurga tempat depa. Tapi ni yang anak ni mai daripada ayah dia yang bukan Islam, mai daripada mak dia yang bukan Islam, meninggal waktu kecil ni, depa ni lagu mana? Adakah depa nak tarik juga mak pak depa masuk ke dalam syurga, sedangkan mak pak depa tidak ada akidah yang sama macam mana akidah orang Islam? Nabi SAW, Nabi kata apa? Wa auladul musyrikin. Nabi kata anak-anak orang bukan Islam pun mereka akan masuk dalam syurga. Tetapi mereka tak boleh nak tarik mak pak mereka. Pasal apa? Pasal akidah mak pak mereka tidak membenarkan untuk mereka masuk dalam syurga. Wa ammal qaum alladhi kanu syatran minhum hasan wa syatran minhum qabih. Adapun satu mahligai besar yang ditunjukkan kepada sahabat Nabi ni, dan dalam tu ada satu orang lelaki yang sebelah dia tu hasan, elok, yang sebelah lagi qabih. Hak sebelah ni nampak handsome, elok apa semua, mai sebelah lagi nampak dengan buruk, dengan berulat, dengan huduh apa semua. Depa ni siapa? Maka kata Nabi SAW, fa innahum qaumun khalatu amalan salihah wa akhiras sayyiat. Depa ni, kata Nabi SAW, adalah orang yang khalatu, orang yang duduk bercampur benda baik dengan benda jahat. Pagi dia main semayang subuh bagus punya, main tengah hari dia pergi singgah di kedai kongsi, spot tutu punya kedai kongsi. Boleh faham tak sekalian? Kena spot tutu tau. Duk pergi main nombor ekor pun main juga, apa pun, ayam ketum pun galah juga pun, mulut macam-macam. Benda hak jahat ni pun buat, benda hak baik pun dia buat juga. Menatang dua alam punya, kalau istilah kita ni, kan? Kata Nabi SAW, depa ni duduk dalam tempat yang macam tu. Walau macam mana pun, yang kata rahmat Allah Subhanahu wa taala, tajawazallahu anhum, Allah Taala mengampunkan dosa-dosa depa. Oh tuan-tuan, nampaklah, hang buat baik pun sama, hang buat jahat pun sama, tetapi yang kata Tuhan, dia bagi rahmat juga. Tak apalah, aku ampunkan dosa mereka, buat masuk mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ambillah kesempatan daripada hadis yang agak panjang yang kita baca, saya ringkaskan hadis ni. Ambillah kesempatan malam ni, kalau kita dengar ada benda yang kita tengah duk buat lah ni, pelan-pelan berubah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mukadimah yang kita bacakan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 19. Bahrul Mazi jilid 19. Kita duduk dalam muka surat 222. Kitab Jawi muka surat 222 dalam masalah 253. Manakala kitab Rumi muka surat apa? 341. Rumi 341.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Baik tuan-tuan sekalian, kita masih lagi berada dalam 7 perkara yang disuruh oleh Nabi dan 7 perkara yang dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dah bahas dah sikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang 7 perkara tu. Dia main malam ni untuk huraian kepada perkara tu. Saya baca sikit sebagai hadis untuk kita nak faham. Anil Barra'in ibni Azib radhiyallahu anhu, kata dia, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kami suruh buat 7 benda dan Nabi suruh kita tinggalkan, suruh kami tinggal ada 7 benda. Nombor 1, Nabi kata amarana bittiba'il janazah. Nombor 1, Nabi suruh kami ni hantar jenazah ke kubur. Hantar jenazah ke kubur. Saya kita hurai apa makna dia. Kemudian Nabi kata wa'iyadatil marid. Nombor 2, kalau dengar kata ada orang sakit, pergi tengok. Nombor 3, watashmitil atis, iaitulah kita mendoakan orang-orang yang bersin. Bila orang bersin, kita doakan dia. Tuan-tuan, cerita bab bersin kita bahas dah lama dulu ni. Lagi kita hurai sikit sebagai nak ingat balik. Kemudian Nabi kata wa ijabatid da'i. Nabi kata bila orang panggil kenuri ke Nabi, Nabi kata kan, kenuri yang macam mana? Yang ke Nabi. Kemudian Nabi kata wa nasril mazlum. Apabila ada orang yang ditimpa kezaliman, kita kena tolong dia, kita kena bantu dia, bukan lari daripada dia. Kemudian Nabi kata wa ibraril qasam. Apabila ada orang bersumpah, maka kita bersama dengan dia, dengan sumpah dia. Apa makna sumpah ni? Sagi kita hurai. Kemudian Nabi kata wa raddi salam. Dan ketika mana orang bagi salam dekat kita, jangan lupa kita jawab. Jangan dia buat tak erti. Yang tu 7 perkara yang Nabi SAW suruh kita buat. Mari kita hurai satu persatu. Qala al-musannif, kata musannif, masalah ziarah orang yang sakit itu di antara benda yang Nabi suruh. Ziarah orang yang sakit, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, rahmatullahi ta'ala, dalam syarah Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Kata dia bermula ziarah orang yang sakit, dia umat itu dulu, bermula ziarah orang yang sakit itu, maka iaitu sunat dia dengan ijma'. Kita pergi ziarah orang sakit, benda ni benda sunat. Benda sunat ni maksud apa? Benda kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa. Tapi benda ni sunat yang muakkad, maknanya benda yang dituntut. Ada orang sakit, kita pergi tengok. Sama ada, dia kata, yang ni nak urai bagi panjang sikit. Sama ada padanya itu orang yang dikenalnya ataupun orang yang tidak dikenalnya. Yang ni yang kita ni tak beramai tahun ni. Kita pergi ziarah siapa? Anak pariah kita. Kita pergi ziarah siapa? Kawan yang kita kenal. Kita pergi ziarah siapa? Dia beradik kita. Orang lihat sakit yang kita tak kenal, kita pergi tak pergi? Kita tak pergi. Sedangkan agama dia kata tak kira hang kenal tak kenal, hang kena pergi. Agama suruh macam tu. Kita kata jom kita pergi Sungai Borong, kata ni ada sekian-sekian sakit. Siapa dia tu? Aku tak kenal, tak faham apa, aku tak kenal dia. Awak syarat untuk nak pergi ziarah sakit kena kenal ke? Tak kenal. Bukan dia syarat pun. Maknanya kita pergi itu, kita mendoakan dia. Kita pergi itu, kita mengucapkan satu ucapan yang dia rasa rest, dia rasa rehat dengan ucapan itu. Itu sudah menepati sunnah Nabi SAW. Boleh faham tuan sekalian? Pergi tu, saya habaq bulan lepas. Nak cantik lagi, kita pula duk pergi berlakon pula, kata serupa dengan pandai, kata berubat ni. Dia pergi, dia kata saya sakit perut, dia kata lama dekat 3 minggu. Ya kah? Kita pergi lagu duk pergi pegang perut dia, lagu duk baca aku mak kamit sikit, dia boleh lagu duk tengok Tok Syekh ni betul ke? Buatlah lagu tu. Tuan-tuan, benda ni, hadis yang kita baca ni dan anjuran ulama ni tuan-tuan, yang berhormat buat awal. Tidak ada. Tuan-tuan tengok ni nak main pilihan raya ni, hak mana yang tak biasa tak erti berubat, pandai pula duk jampi ayam. Lagu duduk atas katil, lagu duduk baca doa tidur ke doa apa kita pun tak tahu, lagu duduk bagi kat kawan tu pula hak tak larat minum-minum dan nam rasa lagu segar pula. Dia kata YB ni bomo pun boleh. Tuan-tuan nampak tak persen pilihan raya tu? Tapi kita bukan nak pilihan raya.
Kita pi itu saja, bukan apa, sekurang-kurangnya kesakitan dia itu akan terubat, hati dia itu akan sedikit terubat. Bila kita pi, kita dah duduk pegang dia, baca apalah apa pun, kan? Paling-paling tak erti pun baca bismillah sudah, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kelebihan bismillah yang diceritakan oleh Nabi itu banyak. Nabi ajak kepada kita. Benda ni pun saya pernah baca hadis kepada tuan-tuan. Bila mai sakit, Nabi ajak apa? Tangan kita ni pergi letak tempat hak sakit tu. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lepas tu baca apa? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru sab'a marrat. Baca 7 kali. Yakinlah. Pegang tu kita baca. InsyaAllah yakin kepada Allah, Tuhan bagi kesembuhan, bukan kita. Itu sabit dengan hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan sekalian. Buat yang tu. Kan? Gamak tak boleh, buka handphone. Sambil duk tak tangan kat dia, handphone pun duk tengok sama, tuan-tuan sekalian. Tengok WhatsApp keluar mai. Di bomo apa? Pakai tengok WhatsApp betul lah. Boleh faham lah? Ingat tuan-tuan, sama ada kenai tak kenai, kita pergi. Tetapi tengok jugalah, kalaulah hak sakit tu bukan sama jantina dengan kita, dan bila kita pergi agak menyusahkan dia. Dengar kata kawan kita kata, bini aku sakit teruk. Oh ya ke? Aku dengar semalam ustaz kata kena pergi tengok orang sakit, aku nak pergi tengok bini hang boleh lah. Dia boleh duduk terkebir-kebir biji mata. Dia tak pergi tengok bini payah, bini dengan tak pakai kelumbung apa semua, tak apa nak syok. Kita pun ustaz abang malam ni, dia tak dengar tentang kita habaq sama jantina tu. Sebab tak tu dia lena lah. Dia pun pi lagu duk pi pula duk tengok bini kau ni pula dengan dai licin apa semua. Dia kata dia jaga tang doa tadi ni. Lagu duk huluk tangan pula Nabi pegang bini kawan tu nak baca doa apa semua. Tuan-tuan sekalian, habis kita. Kan rupanya dia baca doa mandrem kepada kawan tu. Jaga elok, yang tu kita takut. Baik, sama ada ia orang yang berkarabah ataupun orang yang tidak berkarabah. Sama ada dia tu adik-beradik kita ataupun bukan adik-beradik kita. Bila ziarah, bila kita dengar orang sakit. Dan telah bersalah-salahan pada ulama pada yang lebih kuat dan yang lebih afdal daripada kedua-duanya itu. Cuma ulama ni ada habang kat kita. Habang apa? Kalau hak lebih afdal tu macam mana? Mai 2 orang. Yang pertama adik-beradik sakit dengan kawan hak lain yang sakit ni. Hak kawan hak sakit ni kita nak dahulukan yang mana? Pilih kepada adik-beradik. Itu ulama kata satu. Ada ulama lain kata apa? Pihak yang hak tak apa nak kenal lagi. Pasal apa? Pasal kita nak menghubungkan ukhuwah tu. Yang tu lebih aula. Pasal hak sakit kawan adik-beradik ni sekali kita pergi. Sebab dia memang adik-beradik kita lah. Kan? Kita pergi hak tak apa nak kenal ni. Biar ada hubungan baru kita pergi kawan hak sakit ni. Itu perbezaan para ulama. Tuan-tuan, saya pun dah cerita kepada tuan-tuan macam mana cara kita nak ziarah orang sakit ni. Ingat tak ingat? Wallahu ta'ala alam. Kan kita pi, yang pertama apa dia? Pi tu kalau boleh pi jangan pi waktu-waktu yang prime time yang waktu. Jangan kita pi waktu dia nak semayang, waktu dia nak makan ubat, waktu dia nak pi bilik air. Jangan kita pi waktu tu. Kan kalau boleh telefon dulu adik-beradik dia, duk jaga dia. Ni kami nak pergi ziarah ayah hang ni. Ayah hang buat, kalau lah ni dia buat apa? Kalau lah ni dia kerja duk pergi bilik ayah lepas semua. Aku ada waktu lah ni tak apa, bilik ayah pun bilik ayah aku nak pergi juga. Kesian kat kawan. Kawan sakit dengan nak terkencing, dengan nak terberak apa semua, kita lagu duk main, duk buat ramah, duk buat rabung, duk cerita apa semua ni, yang bah lah apalah. Hak dia ni duk bah dalam kainah. Tadi pak ni bila nak balik kerana jangan terdetik hati sampai macam tu. Tuan-tuan, yang tu dia bukan jadi sunat dah kepada kita, tetapi malah dia menjadi maksiat, dosa pula kepada kita kerana telah menyebabkan kesulitan kepada orang yang sakit. Itu nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan sekalian, pi tu selalunya tempat orang sakit ni macam mana? Sunyi. Jangan kita pergi jadi hingar pula. Sampai dia pun berasa tak selesa, di muka dia tu tak selesa dengan kita, dengan mulut kita banyak, dengan dupi cerita hak ni, dupi cerita hak ni. Cukup kita pergi dengan diam, kita pergi tanya macam mana haji, sihat tak sihat. Dia kata berasa belakang ni nak lena pun tak boleh. Kita tengok sikit belakang tu, pegang urut-urut sikit cukup. Tentu cara dia. Lepas tu pi pula tuan sekalian, pi pula tu pi jangan duduk lama. Sekali duk pergi buka cerita tentang peta dunia pula, duk pergi habaq pula cerita. Mai pula kawan pula yang satu kapal dengan dia duk pergi cerita kawan tu. Hak kawan sakit ni, kata Naya aku, kalau boleh jangan bagi aku sakit waktu ni, sakit esok pun tak apa dah kata. Ni menambahkan kesakitan aku. Kita lagu duk pergi sembang pula tuan sekalian. Jangan. Pisat sudah. Pergi tekak berdoa kat dia, cukup. Betul balik haji, kaya balik.
Nak cantik lagi, pulak sampui 1-2 pergi kat dia. Lagi dia renyah. Esok main lain dia kata. Main lain jahanam duit kita. Boleh faham tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 254 masalah. Menurut di belakang jenazah pergi ke kuburnya. Kita piantak jenazah tu. Kan kebanyakan kita ni dia tekak semayang tu kira besar tu. Sedangkan hadis Nabi SAW, Nabi habaq apa tuan-tuan? Orang-orang yang menziarahi mayat satu, dia akan dapat 1 qirat. Boleh faham tak sekalian? 1 qirat. Kemudian habis daripada tu, dia pergi mengantak mayat tu pula ke kubur, dia akan mendapat 2 qirat. 1 qirat bersamaan dengan 1 bukit Uhud. 2 qirat pahala dapat bersamaan dengan 2 bukit Uhud. Kita jarang, kita duk ambil dekat semayang habis-habis semayang tu depa buah atas van, lepas tu pergi ke kubur, selesai betul lah. Kan kita ni duduk lagi tahun ni. Kalau boleh lepas ni ramai-ramai kita pergi ke kubur. Cuma lah waktu PKP kena jaga elok lah, depa suruh jarak lah kita kan. Tak waktu PKP pun jarak dah kan, duduk baca kubur ni apa semua. Lepas tu lagu duk keluar okok daun pula jelas tu. Kan duk pergi menyembang bagui punya tuan-tuan. Adab dia macam mana? Kita cerita sikit adab macam mana. Yang pertama saya nak abang kepada tuan-tuan ni, sama-samalah kita belajar dalam bab semayang jenazah. Semayang jenazah pun ada juga orang yang celaru, yang tak apa nak tahu apa benda yang dia duk baca dia nak semayang ni. Tuan-tuan, semayang jenazah ni ada berapa rakaat? Jawab tengok. Dia kata 2 rakaat jahanam kita. Kan? Dia tak ada rakaat, dia ada 4 takbir. Okey? 4 takbir. Siapa-siapa pun boleh sembahyang. Tapi macam saya secara peribadi, waktu kita duk jadi imam di sini, depa nampak kita depa suruh sembahyang, saya akan cari mana dia waris dia. Waris dia tu lebih afdal untuk nak sembahyang ke atas si mati ni. Kita kena adalah persediaan. Kata tak boleh Ustaz, saya ni tak pernah sembahyang mayat. Memanglah mak hang baru ke mati ni ya, bukan mak hang mati kemarin, hari ni mati pula. Jadi tuan sekalian, itu persediaan, itulah penghormatan kepada ibu dan ayah kita. Apa gunanya anak tapi tak boleh mendoakan mak dan ayah kita waktu dia mati itulah. Sebab bersabit dengan hadis Nabi riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan dia. Maknanya dalam semayang tu dia baca apa? Nombor 1 baca apa? Tuan sekalian, angkat takbir yang pertama tu membaca suratil Fatihah. Baca bagi elok. Itu juga doa, dapat pahala kepada si mati kalau yang menjadi imam adalah anak dia. Nombor 2 dia baca apa? Dia baca selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup kalau dia tahu dekat tu aja. Nak tambah lagi bolehlah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad, apa semua fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu dia bagi salam pula, Assalamualaikum warahmatullahi, sebab dia kata tahiyat akhir. Kan? Yang ketiga apa dia? Baca sikit Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukup dekat tu. Kalau dia duk mengapai lebih lagi, apa pun Allahumma ghfir lahu, cukup dekat tu. Tu pendek ya. Paling pendek. Itu simple punya doa. Dia hafal, mengapai lagi panjang. Dia baca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalwa sampai habis. Boleh faham tak sekalian? Lepas tu angkat takbir pula yang keempat, nak masuk yang keempat pula. Baca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina aziz sampai habis. Dalam takbir yang keempat itu dia ada penjelasan daripada ulama hadis. Ada ulama hadis kata apa? Tidak sabit hadis ni dengan Nabi SAW. Maknanya waktu tu tak baca apa pun tak apa. Tapi ada ulama yang lain pula kata ada, Nabi ajak kepada kita suruh baca doa tu. Maknanya ada 2. Nak baca pun tak apa, tak baca pun tak apa. Kan? Saya suruh baca. Siapa kita nak mendoakan dia, tambah hak baca tu pula anak dia. Itu lagi bagus. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan, kalau kita semayang di Mekah, kan di Mekah ni setiap waktu tu ada. Saat kita as-salatu 'alal amwat rahimakumullah. Kita tahu dah nak semayang mayat dah ni. Kadang-kadang satu waktu ni tuan-tuan dia main mayat ni sampai 30, 40 mayat berada satu waktu dia pas semayang. Jadi kita pun semayang. Tuan-tuan perasan dalam takbir yang ketiga, panjang sangat takbir yang ketiga tu. Kita pun lagu duduk tunggu, aku baca habis dah Allahumma filahu ni. Dia balun 7 kali tak takbir keempat lagi. Sama-sama takbir yang keempat, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak ada nak baca Allahumma la tahrimna ajrahu. Tuan nampak tak? Itu yang diamalkan oleh Imam Mekah tu. Tak ada masalah. Simple benda tu, tapi benda yang simple tak semua orang boleh buat.
Boleh faham tak sekalian? Itu cerita dia tata cara solat jenazah. Bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu mayat tu macam mana? Hak kita duk ni bacalah doa ringkas apa semua ni. Tetapi yang diamalkan oleh mufti, mantan mufti Datuk Seri Hassan. Tuan-tuan kenal Datuk Seri Hassan? Dia buat macam mana? Mayat tu dia settle dulu. Dia angkat mayat tu dulu. Lepas tu kita bacalah doa. Pasal apa? Pasal hadis untuk mendahulukan mayat itu lebih baik. Hak doa ni sunat saja. Hak dalam sembahyang tadi dah doa lah. Tapi kalau kita buat macam tu, dia timbul isu. Hai, Wahabi bah. Wahabi kata kat kita, Wahabi ke apa punya pasal hamba lah. Kan? Kalau kita kadang-kadang minta maaf sebutlah tuan sekalian, kita duk pegang orang dulu buat macam ni, pakai hak dulu sudah. Tuan, minta maaf sebutlah. Kan? Sedangkan mufti buat macam tu, Datuk Hassan buat macam tu. Kan? Dan Datuk Hassan ni pun sakannya orang, bukan orang besar-besar ni. Dia buat betul. Dan baru ni kita di masjid Masjid Abdullah Fahim pun macam tu juga. Habis-habis yang tu Syekh Rosli. Tuan-tuan kenal Ustaz Rosli? Ustaz Rosli Pulau Pinang punya. Dia jadi imam waktu tu. Bila dia jadi imam, habis-habis tu dia pakai angkat mayat, bawa pergi ke tanah perkuburan. Lepas tu kami ramai-ramai pakai mendoakan. Waktu tu mayat dah pergi dah, kami berdoa waktu tu. Wallahu taala alam. Buatlah pilihan tuan-tuan sekalian yang terbaik. Kan, yang terbaik. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kita pernah baca hadis tu. Nabi kata apa? Ketika mana hamba itu mukmin, waktu dia meninggal, dia akan kata qaddimuni, cepatlah hamba selesaikan aku, cepatlah hamba selesaikan aku. Kita tak dengar suara dia, melainkan natang-natang dia dengar. Walau sami'ahal insanu la sa'iqa. Kalaulah kita dengar tuan-tuan sekalian, tu imam hak lagu duk baca tu pun nanti jadi pening kepala. Siapa kata cepat ni? Tengok-tengok dalam keranda punya kata cepat. Oh, tuan-tuan, itu hadis Nabi, riwayat Imam Muslim, sahih. Dan itu diterima oleh semua orang. Okey. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata masalah, dia kata di sini, menurut di belakang jenazah pergi ke kuburnya, maknanya mengiringi jenazah pergi ke kubur. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata apa? Dalam syarah Muslim, dan ada pun suruh segala jenazah, maka iaitu sunat dengan tu tambah apa nama siapa kitab Jawi tambah alif tu. Ijma', bukan jima'. Lebih tuan-tuan suruh dengan jima', kita pula lagu duk urai pula. Oh, dia kata rupanya nak kena jima' dulu sebelum nak pergi ke kubur. Mampu. Ijma' ditambah alif tu. Dan ada pun suruh segala jenazah, maka iaitu sunat dengan ijma', juga sama ada pada jenazah orang yang dikenal akan dia ataupun orang yang tidak dikenali akan dia. Kita nampak ada orang hantar jenazah pergi, sama ada kenal ataupun tidak, itu disuruh oleh syarak. Kita pergi. Lepas ni kita tahu. Kata mayat siapa? Tahu aku. Tak tahu orang tak pergi hantar. Dia kata pergi hantar orang kenal sudah. Tak kenal suruh pergi hantar. Tak boleh gitu. Agama suruh. Dan sama ada jenazah itu qarabah ataupun bukannya qarabah, sama ada dia adik-beradik kita ataupun bukan adik-beradik kita, kita pergi hantar. Maka telah terdahulu keterangannya di dalam Babul Janaiz, dalam kitab Janaiz jilid yang ke-7, kita baca di Sungai Pinang dulu ni. Dalam tu ada menceritakan sama ada yang mana lebih aula, sama ada adik-beradik ataupun bukan adik-beradik. Tapi yang pastinya syarak suruh kita macam mana, adik-beradik ke tak adik-beradik ke, hangpa pergi hantarlah ke kubur. Kan, sampai di kubur tuan-tuan sekalian, apa adab kita di kubur tu? Yang ni pun nak kena habaq juga. Adab kita ke kubur, kita masuk. Kan, saya lebih memegang hadis Nabi SAW sebelum nak masuk ke kubur, buka kasut. Sebab ada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Nabi pesan kepada sahabat supaya buka segala kasut apa semua ni masuk dalam tu. Tuan-tuan duk ramai pakai kasut tak apalah, silakan, tak ada masalah apa. Cuma ada hadis tu saya pegang yang tu. Bila masuk yang tu, apa yang kita buat? Mulut kita ni tuan-tuan, mulut kita istaghfiru li akhikum, perbanyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah supaya mengampunkan sahabat kita yang sedang disenggarakan pengkebumiannya. Yang tu aja. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah, ya Allah. Baca yang tu betul sekalian. Bukan dok sembang dok buat ramai atas kubur apa semua tu. Kan? Lepas tu kita pun talqinkan dia, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayat-mayat kamu. Itu suruhan Nabi. Dan ada hadis Nabi SAW, Nabi berdiri tentu, Nabi panggung-panggung kepala, Nabi kata istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan kepada sahabat kamu, fa innahul an, kerana sekarang ini yus'al, dia sedang ditanya oleh malaikat muka dan nakir.
Maka ulama hadis kata apa? Itulah di antara istimbat hukum, nak bawa keluar hukum, kata ada peringatan ketika mana atas kubur. Tapi peringatan itu mengikut kesesuaian yang kita nak bagikan kepada orang. Kalau tuan-tuan ingat, hak kita duk baca talqin, wahai sekipulan, benda tu boleh bagi peringatan kepada orang hak hidup, silakan baca, tak ada masalah. Tapi kalau duk ingat kata benda tu, kita seorang yang baca, tuan sekalian. Orang lain pakai duk buat sendiri, buat kerja sendiri, tukang cara. Sambil itu, karang pergi sendiri. Wahai orang hak hidup atas ni, buat itu sikit. Mereka boleh duduk panggung kepala main. Hampa dengar elok ni, guna abang, hampa. Hampa tahu tak mati tu betul? Malaikat maut tu betul, malaikat muka nakir tu pun betul. Tak lama ni semua orang akan mati. Hampa jangan duk raplah sangat. Orang Penang dia kasar lagu tu. Batal macam tu imam dah marah kat kita. Lagu tu peringatan, tuan sekalian, mau'izah, kafa bil mauti mau'izan. Nabi kata, dengan kematian tu bagilah peringatan. Jadi kita buatlah supaya benda tu ada manfaat dia. Kan? Macam kita dah buat selalu apa, kita akan panggil semua, lepas tu kita berdoa dan minta semua orang ikut doa kita. Kurang-kurang orang tak pernah doa duk dengar pun dia tahu Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Cukup. Sebab dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, takkan tak ada satu doa yang Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Bukan doa Ustaz Luqman Tuhan kabul, belum tentu, walaupun Ustaz Luqman adalah ustaz. Belum tentu tuan-tuan sekalian. Tapi mungkin di kalangan mereka ni ada yang hati dia ikhlas betul-betul main untuk nak doakan sahabat dia ni. Doa tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nak? Kemudian 255 dia kata apa? Masalah mendoakan orang yang bersin. Tu kita dah cerita dah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, bermula mendoakan orang yang bersin itu iaitulah berkata yarhamukallah, kita baca. Tapi dengan syarat apa tuan-tuan sekalian? Ingat dah kita ada baca satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis tu kita baca. Ada dua orang, satu orang bila dia bersin dia kata alhamdulillah. Nabi mendoakan dia. Nabi kata yarhamukallah. Tiba-tiba satu orang lagi bersin. Bila bersin ni Nabi tak doa kat dia. Dia pun terpinga-pinga, ya Rasulullah, yang tadi kamu doa dekat dia, mai kat saya pasal kamu tak doa. Nabi kata kamu tak perlu dan tak layak dapat doa tu. Pasal apa? Pasal kamu tak sebut alhamdulillah. Kita hari ni dengan alhamdulillah, bila bersin ni Allah nak sebut alhamdulillah jadi cukup payah. Dia bersin. Hei, hidung ni dia keluar yang dulu. Hang sebutlah alhamdulillah. Walaupun hidung dia kesedung pun berapa kali alhamdulillah. Sebut banyak kali pun tak apa. Kawan hadut tengok yarhamkallah, yarhamlah kali dia lari gitu Dia kata tak larat yarhamkallah banyak kali kan. Tak apa. Tentu ingat tak bila sebut yarhamkallah, dia sebut yarhamkallah. Kawan hak bersin ni jawab apa? Yahdina wa yahdikumullah. Ingat tak ingat? Lupa dah ceritanya lepas sebelum PKP tu Ustaz mengajar. Kawan hak dengar pula kata yahdina wa yahdikumullah, dia nak balas balik apa? Wa yuslihu balakum. Ingat tak ingat? Pakai lupa lah. Gimana ni? Boleh nak? Yang tu ada maknanya dalam agama ni, dia ada sambut. Lepas tu Ustaz wa yuslihu balakum, tak ada lah waktu tanpa balik, ada tunggu apa lagi? Boleh faham tak sekalian? Cerita fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Sama macam bagi salam pun. Allah Taala kata apa? Apabila orang bagi salam kepada kamu, fa idza huyitum bi tahiyyah, bila orang bagi salam, bagi satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, hendaklah kamu jawab penghormatan itu lebih baik daripada apa yang dia bagi. Dia bagi kita assalamualaikum, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pula assalamualaikum warahmatullahi, kita pula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pula bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dia pula bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Apa semua kita pula guna apa nak buat pagi ni. Kata jahanam aku sampai tahun ni aku lena lah. Dia kata dak apa ustaz tak ada nak habis aku lari keluar awal. Contoh macam tu. Dia kata renyah lari. Tuan sekalian, nampak tak? Jawab tu lagu tu. Kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, kemas jawab tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah sikit warahmatullahi. Itu. Boleh faham tak? Itu cara dia. Baik, maka mendoakan yang demikian itu sunat juga. Mendoakan sunat. Dan iaitu sunat kifayah. Sunat kifayah ni maksud apa? Kalau dah ada seorang dah kata yarhamukallah, hak lain ni tak perlu kata lah.
Kalau hal lain nak kata ya ustaz, katalah benda tu benda pahala. Cuma kawan tu sudah memadai, tu nama dia kifayah. Kifayah ni makna apa? Kalau seorang dah buat, hal lain pun terangkat daripada untuk nak mendoakan. Apabila memperbuatkan akan dia oleh setengah daripada orang yang hadir itu, nescaya gugurlah pekerjaan itu daripada orang-orang yang baki. Kalau ada satu orang dah mendoakan dia, hak lain ni pun tak ada masalah, selamatlah, gugur sunat kepada orang-orang lain. Dan syaratnya bahawa mendengar perkataan orang yang bersin, nampak dia abang tu, syarat dia apa? Kita dengar perkataan orang yang bersin itu mengucap alhamdulillah sebagaimana yang telah diterangkan di dalam babnya yang telah lalu. Nampak, dia pun duk peringat kita sekali lagi, cuma dia tak abang je. Dia kata apa? Seperti mana yang telah diterangkan dalam babnya yang telah lalu tetapi dilupakan oleh orang-orang yang baik. Contoh dia tulis yang tu kan, nasib baik dia tak tulis. Kalau tidak, kita pakai terkejut mati kata gitu ya. Rupanya Syekh Idris tahu kata kita lupa kan, dia abang dah bab lalu kita dah cerita tentang benda tu secara detail dengan syarat alhamdulillah, baru kita jawab yarhamukallah. Boleh faham tak sekalian? Baik tuan-tuan, perangai orang Arab waktu saya di Mesir dulu, kalau kita bersin, kita pula tak kata alhamdulillah, dia nanti akan kata mai kat kita. Waktu perangai orang Arab tu, kita pun buatlah perangai macam tu. Dengar kawan cik kata bersin, tak kata apa alhamdulillah, kita kata pergi kat dia, peli mak, orang Penang dia kata tu dia kira kasar tu, peli mak, peli apa dia tahan sebut lah alhamdulillah, aku tolong peringat kang ya, tak apa hang dah sebut dah, tak pula hang dah sebut dah, aku cantik ya. Baik, 256 sikit kita baca. 256, masalah melepaskan sumpah orang yang bersumpah seperti berkata seorang kepadamu, wallahi mari kamu makan sama-sama kami, wallahi mari kamu tolong akan kami sebentar dan sebagainya. Hak ni cerita dia tuan-tuan, orang duk ajak kita buat baik ni, orang ajak makan tak apa, Allah disebut Allah tu, nampak tak, disebut sumpah Allah tu, Allah kita pun nak kena makan ya. Kan? Maknanya melepaskan sumpah dia tu. Itu cerita dia. Maka sunat ia akan sebagai sunat yang dikotakan dia melepaskan sumpahnya itu dengan menurutkan sebagai yang dikehendaki yang tiada ditegah oleh syarak. Dan ada pun dia kata, apabila ada yang disumpahnya itu berbuat maksiat atau berbuat kebinasaan atau takutkan mudarat atau seumpama yang demikian itu, nescaya tidak dipedulikan sumpahnya. Jangan duk peduli sumpah dia. Kalau dia main cerita kat kita sesuatu, dia menggunakan sumpah, wallahi dia kata aku memang tengok benda tu apa semua, kita tahu kata benda tu bohong, kita tetap percaya, terus duk layan bagi kat dia walaupun dia guna perkataan sumpah tu. Sebagaimana yang telah sabit ia bahawasanya Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala mentakbir ia akan mimpi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena takbir kamu setengahnya, dia kata, dan tersalah kamu setengahnya. Bila Abu Bakar dia takbir tentang satu mimpi di hadapan Nabi, Nabi dengar-dengar, salah ni Abu Bakar ni, kamu cerita takbir tu satu betul dah, nombor dua ni salah. Dia pergi habaq macam tu kepada Abu Bakar. Bila didengar oleh Sayyidina Abu Bakar akan sabdanya yang demikian itu, lalu ia berkata, ia bersumpah, wallahi hamba, dia kata, bersumpah hamba atasmu ya Rasulullah, pasti tuan hamba khabarkan pada tuan hamba apa yang kena setengahnya dan apa yang tersalah setengahnya itu. Dia dengar-dengar, dia kata, wallahi ya Rasulullah, kalau betul lah saya salah, tolong saya betul saya. Dia menggunakan sumpah wallahi kan. Maka Nabi SAW kata apa? Jangan kamu bersumpah dan tiada dikhabarkan padanya. Hak salah ni aku tak mau, dia kata, aku akan tolong hak betul saja, hak salah ni aku tak mau nak tolong hang, walaupun hang menggunakan kalimah wallahi, tolong habaq mai kat saya hak salah tu. Nabi tidak mau kalimah tu, pasal dia bersabit dengan benda yang salah. Itu cerita bab sumpah. Masalah menolong orang yang kena zalim, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim. Dan ada pun menolong orang yang kena zalim itu, iaitu setengah daripada fardu kifayah. Orang yang kena zalim, tuan-tuan sekalian, orang kena khianat, orang kena fitnah, macam-macam. Orang ambil hak dia, kita kena tolong dia. Dan ialah setengah daripada jumlah suruh berbuat baik dan menegah daripada berbuat jahat. Kan, kawan ni kena tuduh sekian, tuan-tuan, kita tak pergi duduk dekat dia. Macam saya abang contoh itu ni. Kan, ada satu kes hebat, kawan ni dituduh untuk nak ambil rasuah lah apa semua kan. Dia baru dituduh, tapi kita sudah cop kata dia tu ambil rasuah. Tu panggil orang kita ni. Dia ni baru disiasat, dia ni baru direman. Maknanya tak ada lagi hukum kat atas dia, tapi kita dah meletakkan hukum. Maknanya bukan kita nak tolong dia daripada dizalimi, kita pula pergi buat zalim kat atas dia. Ni orang Islam dia kena jaga ambil tu.
Jangan kita duk pergi bersekongkol dengan orang yang tuduh dia. Dia kata dia kena tangkap dah. Oh, kena tangkap dah. Kena tangkap tak dibicarakan lagi. Kita dah riuh satu kampung dah kata dia ni memang betul-betul patutlah hari tu mai tengok kereta besar, sat kereta lain. Maka rasuah rupanya belum lagi tuan-tuan sekalian. Bila dibicarakan tiba-tiba dia terlepas daripada segala sabitan kesalahan dia. Kita nak jawab apa depan dia? Kita nak pergi jumpa dia kan, minta maaf banyak-banyak, aku silap itu duk sangka buruk kan, hang aku duk pergi canang satu kampung kata hang memang ambil rasuah. Nak pergi jumpa dia tak tuan sekalian? Taubat tak pergi jumpa senyap lagu tu aja. Atas dunia kita lepas, di hadapan Allah dia nanti akan tuntut kita. Waktu tu merangkaklah kita di padang mahsyar duk pergi cari dia untuk nak minta kemaafan daripada apa yang kita buat dekat dia. Boleh faham lah? Jaga elok-elok. Dan hanya saja berhadap syarak, dia kata suruh menolong orang yang zalim itu, orang yang kena zalim itu, atas siapa yang kuasa atasnya, dan pula tiada takut ia akan mudarat. Kita tolong tuan-tuan sekalian, takat mana boleh tolong kita tolong. Kita nak tolong selesaikan masalah dia, itu bukan bidang kuasa kita, tetapi sekurang-kurangnya kita tolong mendoakan dia. Semoga Allah Ta'ala bagilah jalan elok dekat dia ni. Entah. Baik muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Satu lagi masalah memperkenankan ajak orang ajak mai kenuri kita pergi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, adapun memperkenankan seru dan ajak orang yang mengajak itu, dia mengajak kita, dia kata ni ustaz ada satu kad kenuri, kata main dah kenuri saya, dia kata, maka maksudnya ialah ajak datang kenduri kahwinnya dan lainnya daripada apa-apa kenuri. Dia main kat kita ni ada kenuri sikit, kenuri apa saja, kenuri happy birthday umur apa haji hak 97 punya happy birthday, sedap pergi 97 buat apa masjid apa semua hang tak main dah duduk pergi tiup lilin pun tak keluar angin dah, bunyi yang angin tak ada pun. Lain kali tu sekalian angin lain nak main. Oh jenis macam ni karut berjalan pun tak larat dah, nak tiup lilin lagi. Tak usahlah benda-benda macam tu kan. Kita tak pergi, kita tolak cara elok. Macam mana? Saya doa bagi haji, bagi sihat elok, bagi boleh duduk pergi ke masjid lah. Cukup yang tu sudah kan. Daripada saya duduk pergi apa semua, saya pun terlepas nak main sembahyang di masjid, lepas tu duduk tiup lilin apa semua, lagu duduk bubuh apa tajam atas kepala tu apakah dah lah tu hang pun tajam atas kepala tu pula, lagu cucu lagu duduk tepuk tuan tiup dia tiup tuan-tuan sekalian, tak keluar apa dah, gigi nanti akan terkeluar kan. Oh jenis karut. Maka telah dahulu bicaranya diterangkan segala apa dia abang tu, segala cawangnya di dalam bab al-walimah min kitabin nikah. Oh dia akan abang main cerita tentang walimah apa semua tu, dia kata cerita dah dalam ni kitab berapa tau kan. Tu ada kitab yang lain dah, dia dah abang dalam kitab Bahrul Mazi yang lain. Baik, yang seterusnya dia kata apa, masalah menjawab salam orang yang memberi salam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita pun dekat tu kan. Lepas ni kita akan tengok macam mana tata cara untuk nak jawab salam orang yang bagi salam. Kemudian dia akan mai lepas daripada cincin mai, apa hukum memakainya. Orang lelaki pakai cincin mai, orang perempuan tak apa, orang lelaki dia pakai cincin mai. Tuan sekalian, cincin mai pun kemai kan, dengan bertahtakan apa semua ni. Kita tengok apa hukum dia. Apa hukum orang lelaki pakai gigi mai? Kan ada ayat tu kan, dia pakai gigi mai. Orang dulu ada, orang lah tak tahulah ada ke tak. Meninggal pula kawan hak pakai gigi mai tu. Kawan hak nak mandi ni jenuh pergi cari pelayar pula, dia pergi tarik kan. Adakah agama ni dia serijik sampai tahap tu? Kawan hak meninggal pula lagu duk renyeh pula kan, lagu duk renyeh, mati dalam iman, Alibaba Bujang Lapuk punya mati kan. Tengok gigi mai, dia kata pergi ambil pelayar lagu nak ni, dia duk renyeh jadi masam pula kan. Pasal kita nak ambil dia jadi masam kan. Waktu tu macam mana kita nak tarik ke gigi mai tu buat keluar ke apa ke tuan-tuan. Dalam masyarakat ni dia macam-macam lah kan. Ada habat apalah, tanam lah apa semua, tanam duk bikiang pula habis-habis tu malam. Dia pakai gigi mai kan, orang pakai gigi mai. Mampu nak kena korek pula, duk pergi buang gigi mai dia tu, dia jadi cerita. Dia jadi cerita benda-benda macam tu. Okey, lepas tu nanti dia akan main masalah memakai sutera bagi orang lelaki-lelaki, apa hukumnya kan. Tu dia akan cerita macam tu. Dan dia akan main satu bab baru kepada kita, bab yang telah datang pada menyatakan membicarakan pakaian putih, pakai baju putih, hak putih-putih ni. Hari tu kita cerita bab kuning kan. Ni dia akan main cerita bab putih, pakaian putih tu. Apa hadis Nabi akan bawa main kepada kita. Dia main cerita pula tentang pakaian merah pula, pakai baju merah pun ada dalam ni.
Dia akan main pula pakaian hijau pun ada atas sekalian. Dia main semua color dia main. Jangan bimbang. Hitam merah ya ke? Hijau tak ada? Ada, hijau pun ada. Kan? Warna apa kita main? Hitam pun ada dalam. Kan? Dia ulang pakai yang kuning apa semua. Habislah kitab kita. Kan? Tuan-tuan, tak apa lama dah kita habis dah. Lepas ni saya tak mengajar dah sini. Kan? Bagi tuan-tuan lah pula baca balik kitab ni, boleh kau noh? 3 lay lah. 3 lay tuan-tuan sekalian. 3 lay ni kalau kita nak buat satu shoot boleh, tak ada masalah apa, betul tak? Lepas tu saya pergi masjid lain lah pula, lama dah main masjid bagan air hitam ni. Dah duduk jegil betul apa? Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.